Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah seluruhnya jawab salam tuan-tuan. Kata guru saya, Tuan Guru Ismail Kamus, orang yang jawab salam lemah, longlai, tak larat ni tanda-tanda nak meninggal dunia tuan-tuan. Jawab salam kuat sikit bersungguh insya-Allah. Sebab apa? Sebab pada perkataan salam itu ada doa. Dan bila Tuan Guru Ismail Kamus buat lawak begitu, lawak para ulama ini dia ada isi, ada maksud. Seperti mana baginda Nabi SAW, Nabi pernah berlawak, Nabi pernah melakukan punchline, orang kita kata sekarang, kepada seorang wanita tua. Pada waktu itu wanita ini minta Nabi untuk doakan dia untuk dia masuk syurga. Dan tuan-tuan tahu pun kisah ini berlaku. Nabi kata kepada wanita tadi, tidak ada tempat bagi orang tua dalam syurga. Nangis perempuan tuan-tuan. Bila Rasulullah nampak dia menangis, maka Rasulullah pun memberitahu hasrat sebenar, makna sebenar daripada lawak Nabi tadi. Apa kata Nabi? Maksud aku tak ada orang tua dalam syurga, kerana semua yang masuk dalam syurga adalah orang-orang yang muda belaka. Sebab apa? Akan ditukar usia yang tua tadi. Sebab penduduk syurga semuanya akan muda dan segak belaka. Apa moral of the story tuan-tuan daripada hadis ini yang pendek ini? Bahawa orang dalam syurga itu semua muda. Dan Nabi bergurau itu dibenarkan selagi mana gurauan itu gurauan yang benar. Maka saya tanya kepada Tuan Guru Ismail Kamus, Ustaz bergurau ke ataupun betul-betul bermaksud kalau tak jawab salam tu pendek umur ataupun tak panjang umurnya? Apa kata Tuan Guru Ismail Kamus? Ana gurau dan benda tu betul. Kenapa? Dalam perkataan salam, assalam itu adalah makna doa yang besar, doa sejahtera tuan-tuan. Dan Nabi SAW tuan-tuan pesan kepada kita, asyus salam, maksudnya sebarkan salam. Dan bila kita sebarkan salam tuan-tuan, kita sedang sebarkan kesejahteraan, yakni kebaikan, hasanat. Dan kadang-kadang kita lupa tuan-tuan, makna kebaikan itu sungguh besar, makna sejahtera itu sungguh besar. Tuan-tuan, kita ada kenderaan dan kenderaan kita tak pernah rosak, itu sejahtera tuan-tuan. Kita ada rumah tuan-tuan, alhamdulillah rumah kita tidak terbakar, rumah kita tak pernah kena musibah yang luar biasa, itu satu kesejahteraan tuan-tuan. Kita ada tubuh badan kita tak ada penyakit yang pelik-pelik tuan-tuan, penyakit yang memerlukan kos yang tinggi, perlukan masa yang banyak, itu namanya sejahtera. Maka tuan-tuan, bila kita bagi salam pada orang lain, ingatlah salam yang kita lontarkan pada orang lain sebenarnya doa untuk kita, doa kepada kita. Dan orang yang menerima salam, dia kena jawab sungguh-sungguh. Sebab apa? Moga-moga doa tadi kena pada dia dan dia juga memberi salam, yakni doa kepada orang lain juga. Tuan-tuan ingat tak kes yang di New Zealand, ketika orang nak pergi solat Jumaat di rumah Allah, berlaku ada tembakan daripada pengganas kepada umat Islam di New Zealand. Dan ketika itu ramai yang syahid tuan-tuan. Dan tuan-tuan, masa itu Prime Minister of New Zealand, seorang kafir. Dia rasa bersimpati dengan apa yang berlaku. Apa dia buat? Dia minta surat khabar pada hari Jumaat, minggu hadapannya, diletakkan muka depan surat khabar, setiap surat khabar di New Zealand, perkataan sin lam alif mim salam. Apabila ditanya kepada Prime Minister of New Zealand tentang kenapa dia letak perkataan salam, apa kata dia? The only religion, kata dia. Subhanallah. Sepatutnya salam ni jadi trademark kita. Salam ni jadi kita punya identiti. Sebab apa? Prime Minister New Zealand kata apa? The only religion, satu-satunya agama dalam dunia, apabila bertemu orang lain dan dia mendoakan orang lain, adalah agama Islam. Dan perkataan salam ni lah mengenangkan aku, kata Prime Minister of New Zealand, aku mengetahui agama Islam ini agama yang sejahtera. Subhanallah. Dan dalam video tu, kalau tuan-tuan tengok video tu, masa tu baru keluar tuan-tuan, sebelum SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia haramkan untuk share. Saya tengok masa tu, pagi tu tak silap saya sampai kat saya video tu. Saya tengok sampai habis, walaupun video tu 20 minit. Seriau memang seriau tuan-tuan. Seriaunya apa? Takut memang takut tuan-tuan. Tapi sebab saya nak tengok apa yang berlaku tuan-tuan, saya ingat bila penembak tu atau pengganas tu sampai dekat masjid, dia jumpa dengan seorang tua tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah video tu. Orang tua janggut tuan-tuan. Orang tua janggut ni tuan-tuan berlaku, mereka berselisih. Ni pengganas ni yang akan membunuh. Lelaki ni tuan-tuan sedang keluar pada masjid, dia kata apa? Assalamualaikum.
Nak tuan-tuan, nak cerita-cerita, subhanallah tuan. Penembak tadi didoakan oleh seorang Muslim tuan-tuan. Sebab dia assume tuan-tuan orang nak pergi masjid tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan, apa kata Prime Minister New Zealand? Aku tidak pernah melihat ada seorang yang mendoakan orang lain yang sedang melakukan kejahatan pada dia melainkan agama Islam. Subhanallah. Tuan-tuan puan, saya bagi salam lagi sekali tuan-tuan. Kalau boleh jawab salam sungguh sikit boleh? InsyaAllah moga panjang umur lagi sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah tu tiba-tiba semua jawab salam kuat. Alhamdulillah. Itu tanda semua takut mati tuan-tuan. Gurau lah tuan-tuan. Ala kulli hal, bagi yang belum mengenali, nama saya adalah Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. Orang panggil Ustaz Rahmat, lebih dikenali juga Piu Rahmat. Cuma tuan-tuan perempuan Piu-Piu ni tuan-tuan, sejak kebelakangan ni banyak buat masalah tuan-tuan. Saya Piu Rahmat, bukan Piu Abu. Faham? Yang faham-faham tak faham sudah tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan, sebab inilah saya nak mulakan majlisnya. Saya ini adalah seorang pendakwah. Bila kata pendakwah, saya bukan ulama. Kalau adalah alim ulama kat sini tuan-tuan, saya tahu ramai yang mengaji kuat kat sini, ada yang menulis kitab, ada mungkin hari ini guru. Kalau ada salah silap saya tegur tuan-tuan. Kenapa saya sebut benda ni tuan-tuan? Saya sebenarnya jarang datang ceramah kat Terengganu, jarang ceramah di Kelantan. 3 negeri saya jarang ceramah di Kedah. Sebab pengalaman saya, negeri ini negeri yang berkah, yang ramainya ulama. Terengganu, Kelantan, Kedah, saya ulang. Sebab saya pernah tuan-tuan ceramah di Kelantan. Ketika tu ceramah, saya ni jenis ceramah tuan-tuan ala kadar lah, ceramah biasa-biasa. Sebab saya tahu juga bila saya ni ramai yang orang biasa-biasa, maksudnya orang yang biasa-biasa. Nak jadi cerita, saya ceramah tuan-tuan dengan buat lawaknya, dengan apa semua. Habis ceramah makan tuan-tuan. Habis tengah makan, tiba-tiba pengurusi kata, Ustaz, kenalkan Ustaz, sekian. Inilah timbalan mufti Kelantan. Allah tuan-tuan. Semenjak pada tu saya sedar bahawa ramainya ulama dalam 3 negeri ini, Kedah, Terengganu, Kelantan. Dan saya nak bagi tahu kenapa ada kena bezakan pendakwah dan juga ulama. Pendakwah tuan-tuan, zaman Nabi SAW, Nabi dah bagi tahu lama dah, 1400 tahun dahulu, akan sampai kamu di akhir zaman bahawa ramainya pendakwah, kurangnya ulama. Apa ni bezanya tuan-tuan? Pendakwah ulama ni tuan-tuan. Pendakwah ni mereka ni tuan-tuan, orang-orang yang boleh menyampaikan risalah Al-Quran, menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah Islam, menyampaikan ajakan orang ke arah amal ma'ruf nahi munkar, tapi mereka bukan alim. Apa tu alim tuan-tuan? Mereka ni pakar. Alim ni pakar dalam bidang Islam ni banyak tuan. Ada usuluddin, ada ada fiqh, ada sirah, ada banyak cabang tuan-tuan. Tapi pendakwah mungkin dia boleh menyampaikan ajakan tuan-tuan, tapi mereka bukan alim. Sebab tu tuan-tuan, kita kena bezakan di antara ulama dan juga antara pendakwah. Dan saya hari ini dah Ustaz kata takut, kenapa Ustaz datang Ustaz? Saya diminta oleh seorang ulama untuk datang ke Terengganu ni untuk berdakwah. Tu dia. Untuk berdakwah, maka tidaklah mahu saya mengecewakan permintaan seorang ulama, maka saya datang. Siapa Ustaz? Biarlah rahsia. Tu dia. Maka nak kata apa? Ini akhir zaman tuan-tuan, banyaknya pendakwah, kurangnya ulama. Nabi dah jangka tuan-tuan lama dulu. Dan tak adalah jangkaan Nabi itu meleset, sebab Nabi itu utusan Allah. Maka tuan-tuan, bila kita nampak hari ini banyaknya pendakwah bermasalah, memanglah tuan-tuan sebab apa? Pendakwah ini bukan ulama, yang ini bukan pakar dalam bidangnya, dan bukan orang yang takutkan Allah. Dan saya tuan-tuan berniat satu hari nanti, manalah tahu sampai waktunya saya menjadi ulama, amin insyaAllah. Tapi tuan-tuan perempuan, yang saya sampaikan adalah hari ini adalah pesanan untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan perempuan. Yakni apa? Pesanan ni kejap lagi. Cuma habis Ustaz, semua ustaz-ustaz dalam TV tu bukan ulama? Tak. Ada ustaz-ustaz TV juga ulama. Antaranya saya boleh sebut Datuk Doktor Datuk Doktor Izhar Arif, pensyarah UKM, pakar halal haram. Tapi dia dapat kelebihan, namanya dapat kelebihan apa? Populariti. Alhamdulillah. Piu-piu Ustaz, piu-piu bukan semua ulama, tapi ada yang ulama. Antaranya saya boleh sebut dalam live ni Piu Salman. Piu Salman Maskuri ni tuan-tuan, subhanallah, dia buat master di Universiti Al-Azhar. Dr. Ali Jumaah ataupun Syekh Ali Jumaah, mufti Mesir, mantan mufti Mesir, bagi tahu siapa yang buat master di Universiti Al-Azhar, maka dia ulama. Sebab master Universiti Al-Azhar ni tuan-tuan susah tuan-tuan. Master Universiti Al-Azhar ni susah. Kat Malaysia ni tuan-tuan, adalah beberapa orang yang ada master Universiti Al-Azhar, tapi ada juga yang PhD tuan-tuan. Kalau kat Nusantara ni, Indonesia banyak. Tuan Guru Datuk Harundin Almarhum, subhanallah, ulama tuan-tuan, Universiti Al-Azhar. Tuan-tuan puan, nak tahu kita setara mana ulama atau ulama, boleh pergi ambil master di Universiti Azhar. Tapi bukan master di universiti kita tuan-tuan, minta maaf, bukan UNIZA, bukan UKM, sebab standard ni jauh lebih rendah.
Maka nak kata apa? Ada ulama dalam PU, bukan semuanya dalam PU tu pendakwah, antaranya PU Salman. Baik, hanya saja saya hari ini untuk menyampaikan risalah Nabi, nak sampaikan pesanan Nabi. Dan pesanan ni tuan-tuan, bukan pesanan apa? Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Baik, ini kita mula. Apa tajuk kita tuan-tuan? 3 pesanan Nabi kepada Abu Hurairah, 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, dan 3 ini tuan-tuan, 3 amalan yang dirindukan ahli syurga. 3 amalan besar tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, bila kata sunnah tuan-tuan, sunnah juga ada banyak, terlampau banyak. Contoh, ada orang kata pakai ridak ni sunnah. Ada yang kata sunnah, silakan. Ada yang pakai hijau, sunnah, insya-Allah. Ada macam sunnah. Ada yang kata pakai cincin jari kanan, jari kelingking, sunnah. Ya, sunnah belaka. Tapi sunnah tuan-tuan, dia ada namanya sunnah yang paling afdal, sunnah yang aula, sunnah yang utama. Sunnah utama. Poligami tuan-tuan, poligami sunnah mana tuan-tuan? Poligami bukan sunnah yang utama. Bawa tenang tuan-tuan. Kenapa saya kata bukan sunnah yang utama? Sebab Nabi SAW tidak berpoligami sampailah Khadijah binti Huwailid meninggal dunia. Sampai Khadijah meninggal tuan, barulah Nabi berpoligami. Maksudnya apa? Dia bukan jatuh poligami, bukan jatuh sunnah yang utama. Maka ada sunnah-sunnah yang utama. Macam sunat lah tuan-tuan, sunat apa? Sunat ni tuan-tuan ada namanya sunat muakkad. Adanya sunat yang biasa. Apa maksud sunat tuan? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Kena tukar tuan-tuan. Sunat ni tuan-tuan, macam tadi kita imam kita bagus tuan-tuan. Dia tahu sunat yang afdal, sunat yang bagus ketika hari Jumaat yang dia baca surah tuan-tuan. Surah yang khusus tuan-tuan. Nak kata apa? Saya nak kata sunat pun ada sunat muakkad, ada yang sunat yang biasa-biasa. Sunat yang paling afdal. Apa sunat tuan-tuan? Saya nak kena betulkan sikitlah pasal sunat ni, selingan. Saya buat camp tuan-tuan, buat camp motivasi. Sukalah saya main-main dengan budak sekolah rendah, sekolah menengah ni. Kemudian malam tu kuliah maghrib. Habis maghrib, solat isyak. Habis solat isyak tu saya kata, malam ni kita ni insya-Allah tidur awal tidur awal. Sekejap tuan-tuan. Tuan-tuan faham ke saya cakap tuan-tuan? Faham Saya tak pandai cakap ganu tuan-tuan. Minta maaf lah. Saya cakap ganu memang fail tuan-tuan. Satu je perkataan ganu saya tahu tuan-tuan. Berat nanang tuan-tuan. Tu je tuan-tuan. Yang lain minta maaf dah tahu tuan-tuan. Boleh cakap KL tuan-tuan. Oh, minta maaf macam pening je tuan-tuan dengar. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey sama tuan. Saya cakap slow sikitlah insya-Allah. Tuan-tuan, saya buat camp, habis solat isyak saya kata kat adik-adik tu, adik-adik, kita malam ni tidur awal sebab besok kita nak qiyamul lail. Tapi ustaz tak nak wajibkan. Biasa kat camp dia wajibkan. Kenapa ustaz tak nak wajibkan? Saya ni tuan-tuan suka nak ajar budak-budak ni berkaitan sesuatu mengikut peristiwa. Ceramah macam ni tuan-tuan, dia dah old school tuan-tuan. Budak-budak tak dengar tuan-tuan. Dia old school. Masuk old school ni tuan-tuan, tak menyerap dalam jiwa dia. Kalau boleh tuan-tuan perempuan nak ajar sesuatu pada anak tuan-tuan, tuan-tuan kena praktikal ataupun dia ingat peristiwa tu dengan amalan tu sebab peristiwa. Maksud ustaz apa? Contoh tuan-tuan nak ajar anak-anak tuan-tuan ambil wuduk dengan air botol. Tuan-tuan ajar sekarang tuan-tuan, ajar macam kuliah ataupun ajar kat masjid, dia takkan ingat tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan bawa ajar anak tuan-tuan pergi mancing kat laut contoh. Tapi laut banyak air. Dalam hutan contoh. Dalam hutan sampai waktu solat, tiba-tiba tuan-tuan kata, okey jom ambil wuduk. Peristiwa tu dia akan kenang sampai bila-bila. Pembelajaran melalui peristiwa nama tuan-tuan. Tuan-tuan ambil wuduk, dia pun belajar ambil wuduk tuan-tuan dekat dalam hutan tu. Lepas tu tuan-tuan pula tunjuk mana arah kiblat apa semua. Percayalah tuan-tuan, sampai tu dia akan ingat peristiwa ni. Dan bila tuan-tuan meninggal nanti, tuan-tuan tak ada atas muka bumi ni pun, dia akan ingat mengenangkan ilmu yang bermanfaat telah disampaikan kepada dia. Maka saya nak buat peristiwa dulu. Supaya apa? Budak-budak ni ingat. Ingat apa? Ingat makna sunat. Saya kata pada mereka, besok ada qiyamul lail. Tapi ustaz tak naklah wajibkan. Siapa yang nak datang. Sebab apa? Qiyamul lail kan sunat. Tapi siapa tak datang tak apa. Cuma nanti solat subuh semua kena berjemaah. Solat subuh memang wajib. Tapi sunat beramai-ramai. Cuma ustaz nak kamu semua subuh, paling tidak semua ramai-ramai. Boleh? Boleh ustaz. Tuan-tuan dan puan, saya tunggu pada mereka ni pukul 5 pagi tuan-tuan. Mula 4.30 saya tunggu 4.30. Tak ada yang datang tuan-tuan. Pukul 5 insya-Allah ni ada yang datang ni. Alhamdulillah tuan-tuan, pukul 5 tuan-tuan. Tak ada pun yang datang tuan-tuan. Tak ada juga tuan-tuan. Ini lain macam ni. 5 suku tak ada. Saya kata tak apalah. Tapi bagusnya budak-budak ni tuan-tuan, saya sebutlah nama sekolah ni, SMK Damansara Damai. Bagus. 5.30 tu, maksudnya waktu subuh, semua datang solat subuh berjemaah. Alhamdulillah. Habis solat, tak ada seorang meninggal. Maksudnya apa? Memang dia datang subuh. Habis solat subuh, saya pun kuliah subuh. Saya kata kat dia orang, ni peristiwa tuan, dia akan ingat insya-Allah, akan ingat sampai bila. Saya kata, kenapa Kenapa semalam qiyamul lail tak ada seorang pun turun? Dengan selamba, orang KL kata selamba lah. Dengan tenangnya seorang budak jawab, dia kata apa? Ustaz, kan qiyamul lail ni sunat je. Kata. Saya kata, maksud sunat?
Ustaz sunat, buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Saya kata betul, semua setuju? Setuju. Boleh tak kita tukar makna sunat ni? Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Tukar tuan. Apa sunat? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Barulah tuan-tuan kita akan berlumba-lumba untuk solat sunat ataupun berlumba-lumba untuk buat pahala sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Saya hari ini ada satu kerugian paling besar tuan-tuan. Rugi besar. Kenapa? Saya tak tahu tuan-tuan Terengganu ni subuh ni awal. Handphone saya masih lagi dalam mod Kuala Lumpur. Kenapa Ustaz? Semalam saya iktikaf tuan-tuan. Bagi tahu iktikaf dah pula. Saya iktikaf dekat Masjid Yuniza, Pusat Islam. Iktikaf Masjid Yuniza. Masjid ni, tuan-tuan, sini ke Yuniza dekatnya 7 kilo je. Saya tak tahu tuan-tuan subuh awal. Maka saya berpandukan handphone saya. Lepas tu saya buka kuliah, bawa kereta ni 7 kilo pun saya bawa kereta, dapat manfaat sikit buka kuliah ustaz kita, buka kuliah. Saya sampai-sampai tuan-tuan, Allah dah ikomat. Kerugian besar saya apa tuan-tuan? Ada satu sunat yang Nabi tak pernah tinggal, dan sunat ini Nabi buat, subhanallah. Dan Nabi pesan lagi, kalaulah kamu tahu dua solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, itu bermakna dunia dan seisinya, maka kamu akan berebut-rebut melakukannya walaupun kamu dalam keadaan merangkak. Saya sampai-sampai ni tuan-tuan, ikomat. Abang kita call kita, saya nampak abang kita dekat phone, siap dengar bunyi komat lagi. Sampai dah dan Umar bagus, saya tak dapat 2 rakaat salat sunat. Sebab apa? Rugi besar. Sebab apa? Ini sunat tuan-tuan. Nabi kata apa? Dunia dan seisinya. Jadi kita kena tukar mindset kita. Makna sunat ni apa? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Sunat muakkad apa? Sunat yang dituntut. Baik, tukar lepas ni. Buat dapat pahala, tak buat rugi besar. Rugi besar. Sunat muakkad tuan-tuan. Tuan-tuan, umat yang saya kasih Allah, saya kata pada adik-adik tu, tuan-tuan, kalau kamu pergi sekolah, balik sekolah, yang budak tuan-tuan, pergi sekolah, balik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah, buat assignment kat rumah, assignment yang wajib, cikgu cakap, okey, baik, mari ni buka muka surat 1, semua buat soalan dalam tu. Dia buat tuan-tuan, pergi sekolah, dia buat semua. Ini biasa tuan-tuan. Ini namanya markah wajib. Sebab apa? Wajib buat. Tuan-tuan, kemudian dia exam, dia dapatlah markah exam tuan-tuan 40. 40 ni markah lulus tuan-tuan. Markah lulus boleh dibanggakan tuan-tuan? Bolehlah, tapi tak mampu dibanggakan besar. Sebab apa? Hanya lulus. Tapi tuan-tuan, ada pelajar dapat 90, ada pelajar dapat 80 markah dia, ada pelajar dapat markah banyak tuan-tuan. Yang beza markah banyak dengan markah sikit ni sebab apa tuan-tuan? Percayalah tuan-tuan, yang beza markah sampai 90, 100 markah ni, dia ni buat latih tubi dekat rumah lebih. Tak, kalau orang lain main game mungkin dia buka YouTube, tapi dia buka YouTube Education Channel, dia belajar dekat YouTube. Dia buat benda-benda sunat. Maksudnya benda sunat, benda yang tak wajib. Tapi kalau dia tak buat, rugi tuan-tuan. Sebab apa? Untuk tambah markah dia, tambah nilai dia tuan-tuan, adalah pada benda-benda yang ekstra. Begitulah kita di sisi Allah. Yang buat wajib tuan, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, yang buat benda wajib tuan-tuan, yang wajib tuan-tuan di sisi Allah, markah dia lulus je tuan-tuan. Lulus je. Tapi nak lebih di sisi Allah, yakni takarrub ilallah, sunat ni mendekatkan diri dengan Allah. Nak di Allah pandang kita lebih, yang kita usaha lebih. Tuan-tuan, yang kita usaha lebih, itulah yang dekat dengan Allah, takarrub ilallah. Macam kita lah tuan-tuan, sebagai penutup, sebab tak masuk tajuk kita ni lagi. Seorang mak tuan-tuan, ataupun seorang ayah, jangan bohong tuan-tuan, dia mesti ada lebih seorang 2 anak dia yang pada hati dia. Anak dia 5 orang, anak 5 orang, dia adil. Bagi belanja adil kan, bagi belanja adil, baju pun bagi adil, semua adil. Daripada segi luaran tuan-tuan, itu adil, tak ada masalah. Tapi bab hati tuan-tuan, jangan bohong, mesti ada lebih sikit kat mana-mana anak tu. Saya tanya tuan-tuan, yang kita lebih sikit kat anak seorang tu, anak kita 5 orang, contoh nombor 2 tu kita lebih, nombor 3 tu kita lebih, nombor 5 tu kita lebih. Lebih sebab apa tuan-tuan? Lebih dia ustaz, subhanallah ustaz, anak nombor 2 yang saya lebih ni ustaz, dia tak macam anak yang lain ustaz. Anak lain ni ustaz, bagai pahat dengan penukul. Suruh sekali baru buat. Yang dia tak suruh dah buat ustaz. Lebih sikit ustaz ke anak seorang ni ustaz, dia hafal surah yang anak-anak lain tak hafal ustaz. Lebih sayang dia ustaz. Sebab apa? Dia ada usaha lebih, dia ada kelebihan lebih. Di sisi mak ayah, dia memandang anak-anak tu sama tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dekat hati mesti ada lebih seorang 2. Mak saya cakap tuan-tuan, yang lain janganlah cemburu. Mak saya kata, memanglah yang lain pun mama sayang. Mama saya panggil mak saya panggil mama. Mama memang sayang semua. Kami adik-beradik 3 orang tuan-tuan. Jangan tanya kenapa tak ramai duk KL tuan-tuan. Mak saya 3 orang tuan-tuan. Anak saya, adik-beradik saya 3 orang. Mak saya cakap ni, duduk ramai-ramai. Yang lain janganlah merasa. Bukan mama tak sayang yang lain, tapi mama sayang lebih sikit kat abang kau. Saya abang. Bukan sebab apa, mak saya adil tuan-tuan. Belajar sekolah semua disekolahkan tinggi, alhamdulillah. Pakai semua sekolah pakai cukup semua tuan-tuan.
Raya semua bagi duit sama-sama tuan. Nah 200. Pergilah beli masing-masing, ikut bajet masing-masing. Adil. Tapi perasaan tak boleh sebab apa tuan? Mak saya cakap, "Oh abang kau ni lebih sikit yang banggakan mak, lebih sikit gini panjang cerita dia. Lagi dua adik dah cemburu dah apa? Dah rasa bitter, dah rasa pahit." Tapi nak kata apa, inilah kepahitan dalam nak kata apa, orang yang usaha lebih dia akan dapat lebih. Maka tuan-tuan, di sisi Allah kita sama tuan-tuan. Kita ni insan, kita ni manusia tuan-tuan. Di sisi Allah kita ni hamba Allah. Sama, tapi yang usaha lebih mestilah yang dekat dengan Allah. Maka buat benda sunat tuan-tuan, namanya lah inilah takarrub ila Allah. Maka Nabi ada tinggalkan banyak sunnah. Ada sunnah yang dipertikaikan daripada kelompok manusia. Ada sunnah yang kata ini sunnah tapi tak. Tapi yang saya nak ajar tuan-tuan hari ini dalam masa yang singkat, 3 sunnah ni tuan-tuan. 3 sunnah ni semua sepakat inilah sunnah yang afdal, ataupun afdal maksudnya sunnah yang the best, sunnah yang paling utama. Apa ustaz 3 sunnah tu? Baik, 3 sunnah ni tuan-tuan kita buat sebenarnya dalam bulan Ramadan. Apa kata Abu Hurairah? Haddatsani khalili. Apa kata Abu Hurairah? Telah berpesan kekasihku. Kalau guru saya bila cerita hadis ni tuan-tuan, dia kata apa? Wasiat kekasih kepada kekasih. Wasiat kekasih kepada kekasih. Tuan-tuan, sebelum kita pergi hadis ni, izinkan saya kenalkan sikit tuan-tuan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tuan-tuan, Allah, ajib tuan-tuan. Dia ajaib. Kenapa saya kata ajaib tuan-tuan? Abu Hurairah tuan-tuan, dia bukan bangsa Quraisy. Bila saya kata dia bukan bangsa Quraisy tuan-tuan, dia lambat tuan-tuan, lambat masuk Islam. Kata Buya Yahya, guru kami, dalam riwayat kata berbeza-bezalah. Ada yang kata Abu Hurairah ni masuk Islam tinggal 3 tahun je dengan Nabi, sebab Nabi wafat lepas tu. Ada riwayat kata 5 tahun, ada yang kata sampai 7 tahun. Ustaz, kenapa beza-beza? Zaman tu tak ada kalender. Zaman tak ada kalender. Jadi memanglah ada perbezaan sikit bab tarikh. Tapi nak kata apa? Waktu Abu Hurairah dengan Rasulullah singkat. Tapi banyaknya ulama kata 3 tahun sahaja Abu Hurairah duduk dengan Rasulullah. Tapi tuan-tuan, ajaib. Kenapa saya kata ajaib? Abu Hurairah ni tuan-tuan, masa dia singkat dengan Rasulullah, tapi dia yang paling banyak riwayat hadis. Wah, saya ulang tuan-tuan, dia singkat masa dia 3 tahun. Kalau 3 tahun ni tuan-tuan, budak degree lah. Nak degree. Tapi dia paling banyak riwayat hadis. Kenapa tuan-tuan? Sebab kesungguhan cinta dia pada Rasulullah dan masa dia yang berkat. Sebab tu tuan-tuan, Islam ni tuan-tuan, agama ni tuan-tuan, dia bukan siapa yang paling banyak masa dalam agama ni, tapi siapa yang bersungguh dalam agama ni. Siapa yang bersungguh tuan? Sebab tu kalau lah tuan-tuan perempuan, mungkinlah ada orang baru nak mula agama ni, usia dah lanjut, usia 60 lepas pencen baru nak belajar agama, jangan putus asa. Dekat sisi Allah, di sisi Allah, mungkin kita mula 60, habis 65, mungkin 5 tahun ni 5 tahun yang berkat tuan, tak masalah. Tapi yang muda-muda, muda-muda ni ada muda-muda ni, janganlah pula bagi alasan kata macam tu mula lambat lah. Jangan. Sebab apa? Rugi besar. Rugi tak mula pada awal. Bayangkanlah Abu Hurairah, adik-adik, tuan-tuan perempuan, 3 tahun duduk dengan Rasulullah, riwayat hadis paling banyak 5,437 hadis. Subhanallah. Banyak tuan hadis Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia tergolong pada orang yang dekat dengan Nabi, dan dia boleh sebut Nabi ni kekasih tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia memang merhatikan Rasulullah atas bawah. Sebab tu kalau kita belajar satu kitab Syama'il Muhammadiyah, kan, kitab Syama'il ni kitab cerita pasal batang tubuh Rasulullah. Tuan-tuan perempuan, kitab ni memang banyak hadis riwayat Abu Hurairah lah. Sebab Abu Hurairah ni memang perhati Rasulullah je. Uban Rasulullah ada berapa, kan, janggut Rasulullah punya uban ada berapa, Rasulullah suka makan macam mana, Rasulullah duduk macam mana. Memang Abu Hurairah punya kerja. Baik, jadi ini kisah surat kekasih ataupun wasiat kekasih kepada kekasih. Apa wasiat Rasulullah pada Abu Hurairah? Janganlah engkau wahai Abu Hurairah tinggalkan 3 perkara, kerana aku tidak meninggalkan 3 perkara ini sehingga aku wafat. Dan apa kata Abu Hurairah dalam sambung hadis tu? Dan aku juga tidak meninggalkan 3 perkara ini sehingga aku wafat. Apa 3 perkara ini tuan-tuan? 3 perkara ini ada dalam bulan Ramadan, dan barangkali sekarang hari ini 9 Zulkaidah, 10 Zulkaidah kita dah tinggalkan walaupun baru sebulan habis Ramadan. Apa ustaz? Pertama, janganlah engkau wahai Abu Hurairah meninggalkan solat sunat witir. Tuan-tuan, maaf kata tuan-tuan, bulan Ramadan tuan-tuan, kita buat witir makcik. Tuan, kita buat witir, tiap malam buat witir. Tapi minta maaf kata, baru tuan-tuan tak sampai 3 bulan daripada bulan Ramadan, kita dah tinggalkan witir kita. Tinggalkan apa? Tak buat langsung. Maka Profesor Dr. Yusuf Qardawi ada satu teguran kepada kita semua, dan kepada saya sebenarnya. Apa kata dia? Kunu rabbanin wala takunu ramadanin. Apa maksud dia? Kunu rabbanin, kami ni, kita ni hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Maka Profesor Dr. Yusuf Qardawi bagi tegasan keras, bagi teguran yang keras. Apa kata dia?
Aku hairan melihat manusia yang tetap buat solat witir dalam bulan Ramadan tapi tak buat pada selain pada Ramadan. Aku nak bertanya kepada kalian, adakah kalian menyembah Ramadan atau menyembah Allah? Sentaklah tuan-tuan, sebab ni bab akidah tuan-tuan. Bab akidah ni besar tuan-tuan. Tapi apa nama Profesor Dr. Yusuf Qardawi, dia ni tegurannya memang pedas. Tapi bukanlah maksudnya dia nak mengkafirkan, tak. Tapi teguran dia nak buat muhasabah. Sebab hati kita ni hitam tuan-tuan, hati kita ni keras, maka dia perlu menyental dengan kerasnya. Tuan-tuan, muhasabah balik saya. Kita bulan Ramadan tuan-tuan baik, alhamdulillah. Sebenarnya kita sembah Allah ke sembah Ramadan? Maka tuan-tuan buatlah witir tuan-tuan, tanda bahawa kita ini masih mengekalkan namanya sunnah yang afdal, sunnah yang besar. Dan sunnah ini kita buat bulan Ramadan, mestilah kita mampu juga buat bulan lain. Tapi Ustaz, Ramadan Ustaz kita buat berjemaah Ustaz, semangat sikit Ustaz. Inilah hikmah Saidina Umar buat witir, buat tarawih berjemaah. Sebab zaman Saidina Umar pun tuan-tuan, Saidina Umar nampak dah umat Islam ni tuan-tuan lemah nak qiyamul lail. Zaman Saidina Umar tu setara para sahabat tu. Sebab itulah Saidina Umar buat berjemaah qiyamul lail. Tuan-tuan, sebab itulah Umar ada gelaran. Apa gelaran Umar tuan-tuan? Umar Al-Khattab. Al-Khattab tu bapak dia tuan-tuan. Umar Al-Faruq tuan-tuan. Biasalah keliru sikit. Usman tuan-tuan, Usman apa gelaran dia? Usman? Jangan jawab Affan tuan-tuan. Jangan jawab Affan. Affan tu pun bapak dia tuan-tuan. Usman Zunnurain. Tak apalah. Kalau boleh tuan-tuan, ada satu ustaz mengajar. Saya percaya kuliah sini bagus sebab ramai orang. Kalau boleh ada seorang ustaz mengajar tajuk Hayatus Sahabah. Ada satu kitab, Hayatus Sahabah, kisah sahabat. Tuan-tuan akan tengok sahabat-sahabat Nabi ni semua ada gelaran dekat belakang betul. Abu Bakar As-Siddiq, Usman Zunnurain, Umar Al-Faruq, semua ada segelaran. Gelaran ni kenapa tuan-tuan? Gelaran ni nak cerita pribadi mereka. Takkan diberi gelaran tu melainkan sebab ada sesuatu kisah lah tuan-tuan. Sebab tu kalau ada ustaz-ustaz, dia nak ada al-al kat belakang tuan-tuan. Dia bukan boleh bagi saya saja tuan-tuan. Saya tak ada al ustaz. Kenapa ustaz? Sebab nak ada al ni kena peristiwa. Contoh, ada ustaz, contoh ni Ustaz Kamaruzaman Al-Basungi. Kan? Nak tengok orang Terengganu. Al-Basungi. Kenapa? Sebab duduk basungi. Tapi tuan-tuan jangan mandai-mandai letak. Oh, aku ni duduk kat sini ni, apa nama tempat ni? Padang Hangus. Al-Hangusi. Jangan tuan-tuan, buruk tuan-tuan. Ada satu budak kat Perak ni baru jadi ustaz. Kesian juga dengan budak ni. Saya tanya nama dia, dengan confident dia jawab. Saya tak sebut nama sebenar dia lah. Contoh nama dia Rahmat, nama saya. Ustaz Rahmat Al-Peraki, dia kata. Tak betul berarti segi bahasa tuan-tuan. Bahasa Arab mana ada huruf pa? Mana ada huruf pa? Bahasa Arab huruf ba. Sebab tu tuan-tuan, kalau Petronas, Malaysia punya minyak tu, pergi kat Sudan, dia tak panggil Petronas, dia panggil Bedronas. Ini disiplin ilmu tuan-tuan. Jadi bila kata Peraki tak jadi tuan-tuan. Kalau nak pakai Perak juga, okey. Ustaz Rahmat Al-Beraki, masalah tuan. Jadi pilihlah elok-elok. Jadi sebab tu ada Ustaz Al-Azhari kan. Al-Azhari sebab dia mengaji Al-Azhar, maka dia bawa semangat Azhar dia. Maka laqab, kunyah ataupun gelaran ni tuan-tuan, dia sebab ada peristiwa. Umar Al-Faruq. Kenapa Al-Faruq tuan-tuan? Maksud Al-Faruq, ini nama bagus untuk bagi nama cucu tuan-tuan. Bagi nama ke anak-anak ni tuan-tuan, minta maaf lah, kita berada di zaman tuan-tuan suka bagi nama anak ni nama anak ni bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Salah ke ustaz? Dia tak salah tapi kurang tepat. Saya ulang, dia tak salah tapi kurang tepat. Macam kita lah bagi nama anak bahasa Melayu, kadang Melati, Melo, tak salah. Hitam, Ujang, tak salah. Tapi lebih baik bahasa Arab, afdal. Bila cakap afdal apa tuan-tuan? The best. Saya pergi sekolah tuan-tuan kat KL lah, mungkin Terengganu tak ada. Budak ni nama subhanallah. Saya kata, nama siapa? Nama saya Muhammad Everus. Apa Rus? Everus. Saya kata, can you spell your name? Oh, budak-budak belah-belah saya berjaya ni tuan-tuan. Kita kena speaking sikit baru dia pandang kita tinggi tuan. Lain macam tuan-tuan, Putrajaya, saya berjaya. Can you spell your name? Ya, A-V-E-R-O-E-S. Subhanallah. Everus. Tapi saya macam pernah dengar nama ni tuan-tuan. Tapi nama Latin. Oh, baru saya ingat. Everus ni tuan-tuan, nama Ibnu Rushd di Latin, di barat. Macam Ibnu Sina, orang tak kenal Ibnu Sina, tapi kitab dia orang kenal Avicenna. Avicenna. Sebab Al ni Ibnu Sina ni, Al ni semua jadi AV tuan. Dia nak kata apa, boleh tak bagi nama Everus, bagi nama Avicenna? Boleh. Tapi afdalnya bahasa Arab makcik. Bahasa Arab bahasa yang terbaik, bahasa Quran. Bagi kita kena ajar anak-anak kita, jangan bagi nama pelik-pelik. Minta maaf, contoh nama seorang artis, Nia Lofar. Nia Lofar. Orang Pasir Mah. Macam kenal lebih Ustaz ada. Saya tahu tu pun sebab Nia Lofa ni, saya duk tahu sebab bagi nama anak, banyak orang nak bagi nama anak Nia Lofa ni. Sebab nama tu macam panggil nama tu nama hipster lah, hipster.
Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab apa? Nama tu bukan nama Arab. Tapi ada maksud? Ada. Maksudnya bunga. Pada bahasa Latin. Tapi ada satu nama yang ini masalah. Ada seorang budak nama Christina. Saya kata, macam mana maksud Christina? Saya bukan tahu semua benda tuan. Saya masuk dalam grup WhatsApp saya, yang ada ustaz-ustaz, saya kata, siapa tahu maksud Christina? Ada seorang kawan saya Indonesia, dia kata apa? Tolonglah jangan bagi nama anak Christina, sebab Christina ni nama perempuan. Nama perempuan bagi muannas bagi Christine, Christus, Jesus Christus. Oh, jangan main tuan-tuan. Tapi kat Indonesia banyak bagi nama Christina. Sebab apa tuan-tuan? Orang Indonesia tuan-tuan, mereka ni minta maaf sebutlah, sebab dia orang punya nama tuan-tuan bercampur-campur. Orang Cina pun ada nama Indonesia dia, Gunawan, Hartawan, tuan-tuan. Sebab apa? Mereka nak nampak keindonesiaan dia orang. Jadi tuan-tuan, bagi nama ni jangan bagi nama pelik-pelik sangatlah. Pertama, bahasa Arab. Kedua, kalau paling bagus nama Allah, Abdullah, Abdus Samad, Abdur Rahman. Kemudian kalau kita rasa berat sangat nama-nama Allah ni, boleh bagi nama para anbiya, nama bagi nama para salafus soleh, para sahabat, bagi nama orang alim ulama. Boleh tuan-tuan. Kemudian nama yang baik, afdal, tingkatan afdal, nama baik, nama yang baik-baiklah. Nama baik-baik, nama masuk baik tuan-tuan. Ihsan, melakukan sesuatu seperti mana Allah nak melihat. Ini nama yang baik-baik tuan-tuan. Nama saya Rahmat Ihsan. Makcik boleh bagi nama anak Rahmat. InsyaAllah anak tu comel macam saya, insyaAllah. Hurau lah tuan. Lepas tu barulah bagi tuan-tuan, barulah bagi nama yang ni lah, yang bermaksud daripada segi nama bahasa tempatan. Bahasa tempatan macam Melati, Meluk and so on. Kenapa saya cerita begini? Nak cerita Al-Faruq. Tuan-tuan, nak habis masa dah tuan Al-Faruq. Saya tak boleh bagi ceramah panjang sangat hari ni. Dah janji dengan kawan saya. Kawan saya baru balik pada Kenya. Nak jadi cerita tuan-tuan, lama tak jumpa tuan-tuan, 2 tahun. Tak jumpa kat KL, tak jumpa. Dia turun pada Kenya, dia turun balik Terengganu. Jadi saya nak pergi ambil dekat airport. Sedangkan saya tetamu. Tapi hari ni dia tetamu besar, walaupun dia orang Terengganu, sebab baru balik pada Kenya. Saya nak jumpa dia, nak ambil kebaikan, nak ambil berkat cerita Kenya. Kenya ni negara Muslim tuan-tuan, negara Muslim. Kita tuan-tuan, negara Muslim banyak kat seluruh dunia tuan-tuan. Afrika tuan-tuan banyak seluruh dunia. Tapi tuan-tuan, malangnya tuan-tuan, di Afrika tuan-tuan, walaupun majoriti Muslim, tapi kebuluran paling banyak di Afrika lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cek tuan-tuan statistik daripada World Health Organization, WHO tuan-tuan. Negara-negara di Afrika, benua Afrika, 60 juta orang kebuluran. Minta maaf saya tuan-tuan, nak kata sikit, saya bukan nak bandingkan tuan-tuan. Tapi bila cakap Gaza, bila cakap Syria, kita tahu tuan-tuan cerita ni. Tapi kita tak tahu cerita di Sudan. Kita tak tahu cerita di Somalia. Ni negara Islam tuan-tuan. Kita tak tahu cerita di Kenya, yang mereka ni kebuluran sangat-sangat. Di Sudan tuan-tuan, Allah, jangan cakap tuan-tuan, ni saya bawa Quran. Tak jadi cerita hadis ni. Kejap lagi tuan-tuan, kejap. Ni tuan-tuan, ada. Ni tuan-tuan Quran di Sudan tuan-tuan. Tuan-tuan dapat bayang tuan-tuan Quran dalam kayu tuan-tuan. Saya bawa balik tuan-tuan. Ayah saya tengok, teringatlah zaman dulu kita tahun 1940-an, ayah saya kata, 50-an. Macam ni lah tuan-tuan belajar, dia kata. Tuan-tuan kat sana tuan-tuan masih menggunakan kayu. Sebab apa? Ada 2 sebab. Satu sebab miskin. Nantilah miskin tu saya cerita sekejap lagi. Satu sebab kaedah hafalan. Kenapa saya kata kaedah hafalan? Tuan-tuan, mereka ni mushaf Quran macam kita ni, satu yang komplit ni, bukan diorang tak nak beli, tapi mahal. Nak ada mushaf ni tuan-tuan, setara nak ada mushaf ni, setara orang kaya sikit lah. Kenapa Ustaz? Contoh tuan, kita buat wakaf Quran RM30. Duit kita kalau tukar kepada duit dia, pernah satu ketika tu darab 10. Besar duit kita, sebab diorang inflasi sangat teruk lah. Teruk sangat demi miskin tuan-tuan. Darab 10 jadi 300. Daripada mereka beli Quran, baik mereka beli makanan. Sebab apa? 300 ni besar-besar lah. Macam tuan-tuan pergi nak pergi beli barang harga 300. Tuan-tuan rasa berat tuan-tuan, RM300 mahal. Dan diorang lagi penting makan. Sebab apa? 60 juta kebuluran. Diorang tu punya miskin tuan-tuan. Statistik daripada World Health Organization dekat belah Darfur ni sempadan Sudan, sebab perang, sebab kemiskinan macam-macam. Tuan-tuan, setiap 1 jam ni, kita ceramah lebih kurang 1 jam kan. Setiap 1 jam, tahun 2006 lama tu, 1 jam tuan-tuan, 6 orang meninggal sebab malnutrisi. Malnutrisi ni apa? Yang perut besar tapi tak ada isi, tak ada zat. Meninggal setiap 6 jam. Tapi tuan-tuan, tu tahun 2006, tahun 2016 statistik paling baru, setiap 1 jam seorang meninggal. Tuan-tuan dapat bayang tuan-tuan, kehidupan kita setiap 1 jam kita menunggu je dengar cerita orang meninggal sebab kebuluran. Meninggal sebab kebulur ni tuan-tuan, minta maaf saya sebut tuan-tuan, meninggal yang paling sakit. Meninggal paling sakit, meninggal kebuluran lah tuan-tuan. Sebab apa? Meninggal dia sikit demi sikit, dia menarik badan kita tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh try puasa 24 jam. Tapi bukan puasa yang macam puasa kita puasa tu. Puasa sebelum subuh pukul 5 melantak nasi banyak-banyak, lepas tu buka puasa nanti melantak lagi. Itu tak jadi tuan-tuan. Itu tak rasa lapar je tuan-tuan. Tuan-tuan tak makan 24 jam. Contoh tuan-tuan start pukul 7 ni, aku tak makan lagi ni, sampai esok pukul 7 pagi. Tuan-tuan tengok, ketar tangan tuan-tuan.
Saya pernah nak try tuan, tak sampai 2 hari tuan, ketak. Sebab guru saya cabar 3 hari. Yang kau tahu zaman Nabi SAW, Abu Hurairah ni, yang cerita kita Abu Hurairah ni, biasa tak makan 3 hari. Sebab apa? Miskinnya mereka. Ketak tuan-tuan, tak boleh nak buat apa, nak solat pun rasa nak tumbang. Tuan-tuan bayanglah mereka yang seminggu tak makan, 5 hari tak makan, maka mati mereka ni mati yang azab tuan-tuan. Jadi mereka tak fikir sangat ni Quran, mereka fikir makan tuan-tuan. Tapi ada antara mereka ni tuan-tuan, yang mereka ni alhamdulillah Saudi ke Qatar ke Malaysia ke Turki ke, mereka bantu ni yang hafiz-hafiz Quran buat madrasah. Tuan-tuan bagi makan sikit-sikit alhamdulillah. Tapi tuan-tuan ni pakai ni papan. Sebab apa? Baik fikir pasal makan daripada pasal Quran, tapi ada hikmah dia tuan-tuan. Hikmah dia apa? Bila mereka hafal Quran pakai papan tuan-tuan, mereka menjadi penghafaz yang terbaik. Lebih baik pada penghafaz Malaysia. Oh, minta maaf lah kalau dia terasa. Kenapa pula ustaz kata lebih baik pada penghafaz Malaysia? Penghafaz Malaysia rata-rata lah, bukan semua ada yang bagus-bagus. Mereka hanya menghafal menggunakan telinga, lidah dan mata. Sebab mereka mengulang. Watini wa zaitun, ulang. Tapi percayalah tuan-tuan, saya suruh tulis balik surah At-Tin, tak ramai yang mampu tulis. Betul? Tapi mereka tuan-tuan, disebabkan kepayahan mereka, kesusahan hidup mereka, mereka terpaksa tulis. Sebab Quran terhad, mereka terpaksa tulis. Bila mereka terpaksa tulis, insya-Allah bila kita suruh tulis balik surah tu, dekat otak dia bukan hanya bentuk tapi tulisan, sebab mereka tuliskan tuan-tuan. Faham kan? Ini nama hafalan lagi tinggi tahap dia. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah saya kata, selalu saya kata dalam diri saya, setiap kesusahan tu dia ada hikmah besar. Setiap kesusahan. Apa kesusahan hikmah bila susah dia terpaksa menulis. Tapi tak ramai tuan-tuan yang sana hafiz Quran. Orang awam tu ramai. Tuan-tuan tak faham orang awam? Orang biasa-biasa. Maka mereka ni nak baca Quran. Jadi kita buatlah wakaf Quran kat sana tuan-tuan. Oh, RM30 duit kita. RM30 murah tuan-tuan. Kita buat wakaf Quran kat sana tuan-tuan. Ni cerita selingan tuan. Saya pergi kampung tu. Kampung tu ada lebih kurang dalam 200 orang. Dia kampung ni kecil-kecil tapi banyak. Sampai ke kampung 200 orang tu, kami letak wakaf Quran 10 mushaf. Kami balik kan tuan. Tahun depan kami datang balik sebab nak buat korban. Buat korban kami datang kampung sama. Saya kata, aku nak pergi tengoklah harta wakaf. Harta wakaf tuan, harta Allah. Bila dah kata wakaf, dia tak boleh main tuan-tuan. Memang tak boleh main. Sebab apa? Dia dah jadi milik Allah dan Rasul. Sebab tu kat Selangor sekarang ni ada isu tanah-tanah yang buat masjid, tanah-tanah buat madrasah, tanah tu tak dimasukkan bawah akta wakaf, masalah tuan. Waris datang tuntut. Sebab tu tuan-tuan, apa-apa kena ingat, kita dah ada akta wakaf, kita dah ada section untuk wakaf, maka jadikanlah memang betul-betul benda tu wakaf, sebab tak jadi isu kemudian. Saya pergilah, harta wakaf ni harta Allah, saya tengok Quran saya. Sebagai penutup tuan-tuan, saya pergi tengok Quran saya koyak tuan. Sebab apa saya sebut Quran saya? Kita cari kan, Quran kita lah. Saya cari tuan-tuan, minta orang minta buat wakaf, Quran koyak tuan. Marah saya tuan-tuan. Saya nampak Quran tu masuk halai kan. Tapi tak bersepah lah, dia duduk situ tapi dia macam logok gitu. Allah, panas hati saya tuan-tuan. Dia cakap dia nak Quran, tapi mereka tak hargai. Saya panggil kawan saya tu, Ali tu, dia kata, Ali, yang Sudan cakap Arab tuan-tuan, Kenya cakap Arab. Ni kenapa ni? Kata ni kenapa ni? Kau tak amanah dengan manusia, kau tak amanah dengan Allah. Saya bagi tuan-tuan. Rupanya saya silap tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan jangan cepat marah tuan-tuan. Tanya dulu tuan. Ni nasihat untuk saya. Dia kata, kau tengok ni. Dia kata, kau tak amat sabar Rahmat. Tak ada boleh sabar ni. Ini hal Allah dan Rasul, bukan hal aku. Kalau hal aku boleh sabar. Ini hal Allah dan Rasul. Kata, Rahmat, sabar. Dia gelak. Kenapa kau gelak? Saya mengamuk tak masa tu muda lagi. Rahmat, ini tuan Rahmat. Kau bagi Quran 10 Rahmat. Orang sini 220 keluarga Rahmat. Rahmat, ada yang curi Quran bawa balik rumah Rahmat. Orang lain nak pakai Quran tak boleh Rahmat. Maka aku ambil keputusan, Quran tu kalau tuan-tuan pernah tengok Quran lama-lama kan, kita buka kan tepi tu. Maka dia benang, kalau pernah tengok lah. Aku putuskan benang tu, aku buka benang tu, aku buka-buka supaya semua orang dapat manfaat. Tuan-tuan faham tuan-tuan cerita ni? Setara mana mereka memerlukan Quran? Mereka koyak tuan-tuan, mereka bagi-bagikan. Subhanallah tuan-tuan. Kita Quran kita tuan-tuan, jujur cakap lah, mana Quran kita? Quran kita tak nampak macam guna tu alhamdulillah lah. Tapi ada tuan-tuan Quran tuan-tuan pegang tuan berdebu tuan-tuan. Sebab punyalah tak guna. Minta maaf sebut tuan-tuan. Saya pernah satu ketika saya cakap dengan kawan saya, apa kata kita rembat Quran kat Malaysia ni bawa pergi sana. Tuan-tuan faham rembat kan? Bahasa KL. Ambil. Saya pernah nak buat tuan, rupa-rupanya itu cadangan yang tidak bijak tuan-tuan. Sebab apa bila masuk Quran dalam beg luggage tu berat. Kita luggage terhad tuan-tuan. Seorang 45 kilo. Alah beli lah ustaz, beli luggage mahal tuan. Naik sekilo mahal tuan. Pendekkan cerita, baik kita bawa ubat daripada bawa Quran. Quran kita boleh beli kat sana. Duit kita besar. Ubat mahal tuan-tuan, ubat mahal sangat. Jadi kita penuhkan beg kita dengan ubat. Jadi bawa Quran, ambil Quran pada Malaysia ni bukan cadangan yang baik.
Jadi kita beli Quran kat sana, kat Mesir kan, Mesir ni pun benua Afrika. Lepas tu kita bawa lagi murah daripada kita bawa luggage tuan. Tuan-tuan, inilah setara orang Afrika, mereka kesusahan tuan. Nak kata Quran, buat makan lain tuan, buat makan. Tuan-tuan, saya tak nak cerita panjang tuan, saya tak masuk cerita hadis ni tuan. Tuan-tuan buka YouTube tuan, type Afrika makan lumpur. Allah. Makan lumpur bang, makan lumpur. Lumpur macam tu Ustaz? Tuan-tuan buka YouTube, tak ada cerita saya. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan setih tuan-tuan tengok. Lumpur tu dia panaskan, tapi bukan lumpur lecak tuan, lumpur tanaman. Sebab bagi mereka lumpur tanaman ni lumpur yang baik. Sebab apa? Kalau pokok boleh hidup, dia pun boleh hidup. Dia punya logik tak tahu tuan-tuan. Dia ambil lumpur tuan, masukkan dalam, kita panggil apa, tepayan lah. Dia panaskan sampai menggelegak. Dia kata apa? Bila menggelegak tu mati dah semua organisma. Tak ada tuan-tuan. Kawan saya tuan-tuan doktor dia kata apa, tak ada Rahmat, bohong lah. Sebab saya nak rasa. Saya kata, boleh tak saya makan? Jangan Rahmat, ni lumpur. Tu dah menggelegak dah, boleh mati tak? Ada mikroorganism yang tak mati pun pada 100 darjah Celsius. Oh ya ke? Menggelegak tuan-tuan, menggelegak. Lepas tu dia biarkan kejap sejuk sikit, baru dia ambil senduk tuan-tuan, dia buat macam lempeng. Orang lempeng kan? Buat macam roti jala. Begitu macam pizza tebal. Dia keringkan. Tapi tak roti tuan, lumpur keras. Dia akan patah-patahkan macam cookies. Itulah yang diberi makan kepada anak-anak kecil di sana untuk makan tengah hari mereka, makan pagi mereka, sebab mereka hanya boleh makan malam 1 kali sehari, bubur jagung ataupun roti. Bila kita buat korban tuan-tuan, kita sembelih tuan, ada seorang budaknya makan, nangis. Bahasa Arab kita bola borak sikit lah, kenapa menangis? Dia kata, wallahi ammu, demi Allah pakcik. Dia panggil saya pakcik, orang ajar tuan. Dia kata, wallahi pakcik, dia kata, demi Allah, aku baru pertama kali makan daging. Tuan-tuan, masuk akal tuan-tuan. 6 tahun hidup budak tu, 5 tahun hidup tak pernah makan daging. Rupanya ada tuan-tuan kisah begini tuan-tuan. Nangis makan, ini pun daging sedap kata. Tuan-tuan, mari saya kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup tuan-tuan, orang jatuh. Sebagai penutup tuan-tuan, saya tuan-tuan ada bawa tabung. InsyaAllah Ramadan ni tuan-tuan saya pergi ke Afrika. Alang-alang cerita ni, siapa yang nak sedekah boleh sedekah tuan-tuan. Ni tabung saya insyaAllah. Tabung sana. Ustaz tak bawa duit lah Ustaz, jangan tak cakap ada buka tabung. Tak apa tuan-tuan perempuan, tuan-tuan sedekah lah apa yang ada. Kalau tak ada tak apa, nanti ambil flyers dengan saya tuan-tuan. Ada lembu tuan-tuan, satu bahagian 300 setengah. Quran mushaf RM30. Tuan-tuan kontak adik saya kat nombor tu, adik kandung saya. Ada nombor akaun tuan-tuan bank in, tuan-tuan bagi tahu je lah insya-Allah. Tapi selalu siapa yang nak sedekah, saya bagi tahu siap-siap. Ini tuan-tuan tabung ni insya-Allah tabung untuk masak masakan. Sebab korban 300 setengah satu bahagian tuan-tuan, tak termasuk masak. Kenapa Ustaz nak masak? Kita nak masak terus tuan-tuan. Kita seronok jamu orang makan. Lagi-lagi akikah. Jom makan seronok tuan-tuan. Jadi ni nak beli kentang, nak beli tomato dalam ni tuan-tuan. InsyaAllah. Ya juga tuan-tuan sedekah yang baik. Tuan-tuan masuklah. Ajah tak ada duit, tak apa je. Tabung boleh buka Ajah. Masukkan handphone. Saya gurau lah Ajah. Ajah muka pelik Ajah. Baik insyaAllah. Wallahualam tuan-tuan. Ni tabung tuan-tuan insyaAllah. Ada flyers. Cuma saya nak bagi hadis tadi. Tak senang hati saya tuan-tuan. Ceramah tak habis hadis. Ada namanya witi tuan-tuan. Nak patah balik tuan-tuan Witi. Witi tuan-tuan tolong buat tuan-tuan insyaAllah. Jangan tinggal. Kedua apa tuan-tuan? Oh, nak gerak terus. Kedua apa tuan-tuan hadis tu? Saya konklusikan hadis tu. Yang kedua, Nabi pesan jangan kau tinggal namanya puasa putih. Dalam Ramadan tuan-tuan kita puasa. Dalam Ramadan kita puasa. Sepatutnya setiap bulan tuan-tuan kita puasa 3 hari dalam sebulan. Sebab 1 hari kita puasa bersamaan dengan 10 hari. Masa 3 dalam 10 maksudnya kita puasa sebulan dalam sehari. Dalam sebulan dalam puasa sebulan dalam sebulan. Itulah. Jadi nak kata apa? Kena puasa sebulan. Kena puasa sebulan setiap bulan. Tapi disebabkan bukan bulan Ramadan cukup 3 hari, maka 3 darab 10, 30 hari. Apa tu puasa hari putih? 13, 14, 15 hari bulan setiap bulan Islam. Saya ulang, 13, 14, 15. Kenapa nama hari putih? Sebab orang Arab jahiliah 13, 14, 15 mereka tak boleh berperang. Sebab bagi mereka ini adalah sial kalau berperang. Atau kita kata pantang nenek moyang. Jadi bila 13, 14, 15 tak berperang, maka hari itu dikatakan hari putih sebab hari keamanan. Hari yang kata selamat jiwa, maka hari putih. Dalam riwayat lain kata kenapa hari putih? 13, 14, 15 bulan mengambang penuh. Bila bulan mengambang penuh, cahayanya berterangan, cahayanya menyinari bumi. Bumi ketika itu seolah-olah siang ataupun putih. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana setara ni, tuan-tuan kalau pergi mancing kat laut. Saya suka mancing tuan-tuan. Tuan-tuan pergi mancing kat laut, tuan-tuan pergi mancing 13, 14, 15. Ikan banyak, hasil laut banyak sebab apa? Bulan penuh, cahaya bulan tu kena kat laut, nanti makanan dekat laut, alge apa semua ni naik nampak, maka ikan akan naik ke atas. Bila kita duduk kat laut 13, 14, 15, tuan-tuan akan tengok laut terang. Terang sebab apa? Hari putih. Bulan mengambang penuh, putih.
Kalau tuan-tuan nak tahu lagi, pergi kat dalam hutan. Hutan 13, 14, 15, tuan-tuan tak payah bawa apa nama obor pun, tak payah bawa lampu pun. Sebab apa? Malam tu malam yang terang. Kalau betul kita dapat kawasan yang lapang tuan-tuan, kita akan nampak cahaya bulan tu sampai dekat lantai hutan. Nak kata apa? Inilah 13, 14, 15. Ustaz, macam mana nak tahu? Jangan tengok handphone. Jangan tengok handphone. Sebab handphone banyak apps yang tak tepat tarikh dia. Maka buka Google, type kalender Islam 1440 Hijrah Jakim ada keluarkan, kita guna dah kaedah hisab, nak kira berapa hari bulan. Jadi tuan-tuan dan puan, bolehlah buat tuan-tuan 13, 14 bulan. Dekat Selangor tuan-tuan, saya cerita Selangor lah, Masjid Shah Alam Seksyen 7, saya cerita sikit lah. Shah Alam Seksyen 7 tuan-tuan, semua orang pencen tuan-tuan, orang pencen. Siap ada orang jemaah buat lawak, ustaz kami ni ustaz tiap bulan ustaz kami tunggu orang meninggal ustaz. Punya pencen Melaka semua. Tapi ramai yang jemaah. Mereka buat apa tuan-tuan? Hari putih ni mereka buat hari puasa berjemaah. Lepas tu mereka iftar berjemaah. Masjid tak keluar duit pun. Kenapa ustaz? Sebab menyusahkan masjid ya. Baik kita bawa potluck. Tahu potluck kan? Bawa makanan masing-masing. Seorang bawa pisang, seorang bawa pengat pisang, seorang bawa kek pisang. Pisang belaka, tapi tak apa tuan-tuan. Yang penting lain-lain rasa je tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Masjid Shah Alam itu bagus tuan-tuan. Orang lama-lama tuan-tuan. Orang pencen tapi amal dia tinggi tuan-tuan. Puasa 13, 14, 15. Niat puasa dia sebut je lah lafaznya, saja aku puasa putih kerana Allah Taala. Simple tuan-tuan. Puasa putih. Witir, puasa putih, last duha. Ustaz kata dalam Ramadan ada, tapi tak ada pun duha dalam Ramadan. Tuan-tuan, tarawih 8 rakaat. Kata guru kami, kalau kita mampu tarawih 8 rakaat, kenapa kita tak mampu pula solat sunat 8 rakaat dalam hari lain? 2 rakaat sebelum subuh, yang saya kata saya tertinggal tadi. 2 rakaat duha, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Tapi jujur cakap, bulan Ramadan 8 memang mudah bagi kita. Tapi bulan lain susah tuan. Saya pun susah nak buat ni, 2 rakaat sebelum asar. Tu paling susah tuan bagi saya. Ni 2 rakaat sebelum subuh, insya-Allah kita cuba buat. Duha boleh cuba buat. Lagi satu apa? 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum zuhur. Cerita pasal subuh duha ni ramai yang tak tahu waktu duha. Last. Tu tuan-tuan. Syuruk mana syuruk? Syuruk mana syuruk? 7 1 minit. Tambah 30 minit tuan-tuan, itulah waktu duha. Ikut mana? Ikut negeri 9. Hisab yang mudah. 7.31 makcik dah boleh duha. Ramai yang tak tahu tu syuruk tak benda tu. Syuruk habis waktu solat subuh habis. Dan paling penting lagi, tambah 30 minit boleh dah solat duha. Lepas ni tuan-tuan tak blur tengok 7 1 minit tu. Baik. Lagi satu kalau boleh tuan-tuan, hari ni taklah. Tuan-tuan puan-puan amalkan satu lagi, Masjid Surau Solihin Shah Alam Seksyen, lupalah apa. Mereka buat tuan kuliah subuh Sabtu Ahad, wajib sampai 30 minit lepas syuruk, yang ni masuk duha. Jadi ustaz tu habis 7.31 contoh kan. Habis 7.31 baca doa, kemudian semua solat duha. Solat duha ni afdal apa? Afdal seorang-seorang. Afdal seorang-seorang. Tapi ustaz kalau nak buat jemaah, tafadhal, tak ada masalah. Tapi sebenarnya solat sunat yang afdal buat seorang-seorang, buat di rumah. Kenapa buat di rumah ustaz? Habis ustaz yang tadi tu, ustaz tu buat ramai-ramai tu sebab mereka takut mereka tak buat. Mereka buat dulu 2 rakaat dekat masjid, sambung lagi 2 rakaat dekat rumah. Duha boleh berapa tuan? 2, 4, 6, 8 naik sampai 16, tak masalah. Dia orang buat 2 dulu kat masjid. Kuliah subuh sampai waktu duha. Kemudian solat duha kat sini. Makan, balik rumah sambung lagi 2 rakaat. Subhanallah tuan-tuan. Ini satu budaya yang sangat baik. Saya ulang tuan-tuan, witir. Saya ulang tuan-tuan, puasa putih. Saya ulang tuan-tuan puan, duha. Ini 3 tuan-tuan benda yang Nabi tak tinggal sampai Nabi wafat. Subhanallah. Ini sunnah yang afdal. Ini adalah sunnah yang besar. Ini sunnah yang dekat dengan Nabi. Maka tuan-tuan, sebelum kita nak buat sunnah yang lain, usahakanlah buat 3 sunnah ni. Yang lain teruskan tuan-tuan. Tapi 3 ni jadikanlah kita punya istiqamah. Jadikanlah kita punya jati diri. Jadikanlah kita punya ritual ibadah kita untuk setiap bulan. 3 ni. Tapi ustaz, tak mampulah ustaz buat semua. Tak apa. Dalam kaedah fiqh, jangan tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Kalau mampu buat duha, buat duha. Kalau mampu buat witir, buat witir. Kalau mampu buat puasa putih, puasa putih. Wallahu alam tuan-tuan. 3 ni tuan-tuan saya wasiatkan pada tuan-tuan perempuan. Saya serahkan tuan-tuan perempuan untuk amalkan, dan tuan-tuan amalkan, insya-Allah doakanlah saya tuan-tuan perempuan dalam amalan ni. Moga saya juga buat. Wallahu alam tuan-tuan. Apa yang baik datang pada Allah, yang kurang baik kerana kelemahan saya. Minta maaf kurang lebih dalam ceramah, minta maaf terkasar bahasa, minta maaf atas segalanya. Hadza min fadli rabbi. Kalau ada yang baik itu segalanya daripada Allah, bukan kerana saya. Marilah kita tutup majlis kita dengan bacaan doa, juga tasbih kafarah serta suratul As. Cuma saya perasan tuan-tuan,
Bila saya kata tasbih kafarah, ramai yang tak hafal lagi. Tak apalah, tak hafal. Kalau boleh hafal tuan. Tasbih kafarah ni juga sunnah yang besar yang Nabi minta. Kalau habis majlis, baca tasbih kafarah. Majlis ni apa tuan? Majlis ilmu boleh, kenduri boleh, apa boleh. So apa? Ia akan mengampunkan dosa-dosa kita dalam majlis. Dalam majlis tuan. Ampun dosa, subhanallah. Baik tuan-tuan, kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala bidzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Istajibillahumma du'aana ya Allah. Istajibillahumma du'aana ya Rahman. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, kumpulkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, kumpulkanlah kami di telaga Kautsar dan minum daripada tangan Nabi-Mu. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini dan memberi kami makan pada pagi ini, berikanlah kami makanan daripada syurga-Mu. Berikanlah kami makan bersama anak kami, kesayangan kami, ahli keluarga kami, qari'ah masjid ini di dalam syurga-Mu, bersama dengan para salafus salih, bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa di sisi-Mu ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil im wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.